أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا كريم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ومن والاه شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Khusus Surah Allah, seterusnya kepada tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala asbab daripada limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita bertemu pada malam ini untuk kita sama-sama melaksanakan tanggungjawab kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, kita diberikan ruang waktu yang singkat ini di antara maghrib dan isya, sehingga kan kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu Allah yang dikenali sebagai taman-taman syurga. Kita duduk dalam majlis ini ketika ini semua makhluk di dalam laut, semua makhluk di atas langit sedang memohon kepada Allah agar kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kita yang
belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat pengampunan daripada Allah, dan mudah-mudahan kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga-Nya tanpa hisab, insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dah bicara sebelum ini tajuk yang berkaitan tentang 4 jenis racun hati. Yang pertama, berlebihan dalam berbicara. Yang kedua, berlebihan dalam memandang. Dan insya-Allah malam ini kita masuk iaitu berlebihan dalam makan. Ya, berbicara, memandang, makan. Ini merupakan racun yang boleh merosakkan hati kita. Perkara-perkara yang boleh menggelapkan hati kita. Bila hati kita dah gelap, maka hati kita akan buta. Bila hati kita dah gelap, maka kita tidak nampak kebenaran, walaupun itu datang daripada Allah dan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mestilah selalu mengawasi perkara-perkara yang boleh merosakkan hati kita, yang boleh merosakkan hati kita, iaitu dari sudut bicara kita, lidah kita, mata kita dengan kita memandang, dan insya-Allah malam ni dari sudut perut kita, berlebihan dalam makan. Perkara-perkara ini boleh mendatangkan kemudaratan kerohanian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada zahirnya kita nampak tidak menjadi masalah, tetapi dari sudut batinnya, dari sudut kerohaniannya memberikan impak yang begitu besar. Tuan-tuan, unsur rohani yang ada dalam diri kita adalah unsur yang penting, yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara agar dia tidak rosak, agar dia boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang suci murni, sebagaimana permulaan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan roh kita di dalam tubuh badan kita ini begitu putih, suci. Tuan-tuan, kita ada tanggungjawab yang besar. Ada satu tanggungjawab yang besar buat diri kita, agar kita pelihara betul-betul rapat-rapat, agar rohani kita ini tidak tercalar sedikit pun. Walaupun ia telah tercalar, mungkin kita boleh bersihkan kembali dengan kita memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selebihnya kita terus berjaga-jaga daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan rohani kita. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad. Sedikit makan dapat melembutkan hati. Sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, meredakan nafsu berahi dan melemahkan nafsu amarah. Itu adalah di antara kelebihan, kebaikan apabila kita kurangkan makan. Kita kurangkan kuantiti makan kita. Dengan kita mengurangkan makan, dia boleh melembutkan hati kita. Boleh melembutkan hati kita. Hati kita ini mudah menerima segala nasihat. Hati kita ini mudah menerima petunjuk daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis apa ni? Hati kita ni lembut untuk menerima apa sahaja perkara-perkara yang baik. Dan seterusnya, bila kita ini kurang ataupun sedikit makan,
maka akal kita ini kuat dari sudut pemikiran dan pemahaman dia. Kerana apa? Kerana orang yang kuat makan dia malas berfikir. Tetapi kalau orang yang kurang makan, otaknya akan terus berfikir. Kalau kita nak lihat ya, saudara se-Islam kita yang berada di Indonesia suatu ketika dahulu dan mungkin sekarang, yang hidup dalam keadaan yang agak susah, kita lihat kehidupan mereka, fikiran mereka tidak pernah berhenti untuk meneruskan kehidupan. Di sana sampah menjadi duit bagi mereka. Sampah menjadi duit bagi mereka. Mereka sangat kreatif. Mereka sangat kreatif. Apa sahaja yang berada di hadapan mereka, mereka akan berfikir, sumber-sumber ini adakah dia boleh menghasilkan, boleh menukarkan ia kepada wang ringgit untuk mereka terus hidup, ya, untuk mereka terus hidup. Sebab itu saya melihat bahawa bila saya pernah belajar di sana, ya, saya pernah belajar di sana taklah lama, bukan dalam 2 tahun. Saya tengok kehidupan mereka, Masya Allah, Tabarakallah, sangat kreatif, ya, sangat kreatif. Itu yang saya katakan, sampah bagi kita itu sudah menjadi buangan bagi kita, tapi bagi mereka itu adalah sumber kehidupan bagi mereka. Antaranya, bukan keseluruhan. Sebab masyarakat di sana yang senang, sangat senang, yang miskin, sangat miskin. Tapi disebabkan mereka ini kurang makan, fikiran mereka terus berfikir. Dan manfaat daripada sedikitnya makan itu akan meredakan nafsu berahi. Nafsu kepada wanita, nafsu kepada harta, nafsu kepada sesuatu yang disukai oleh nafsu. Jadi dengan makan sahajalah antara tips yang kuat untuk meredakan keinginan nafsu. Sebab itu di dalam agama Islam khususnya kita lah amat digalakkan untuk kita berpuasa Isnin dan Khamis. Sangat digalakkan. Sangat digalakkan. Apabila kita biasa puasa Isnin dan Khamis, secara tidak langsung akan mendidik nafsu kita ini tidak serakah terhadap dunia. Tidak serakah, tidak berahi, tidak berkeinginan yang begitu besar terhadap dunia. Tuan-tuan, manusia ni sama macam kita. Rambut sama hitam ataupun rambut sama putih, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung dan sebagainya, tuan-tuan. Tetapi yang membezakan kita hatinya, keinginannya, nafsunya. Kalau kehidupan kita ini kita penuhi dengan menurut sahaja kehendak nafsu, maka nafsu itu akan bermaharajalela terhadap diri kita. Antara ubat yang paling mujarab untuk melemahkan nafsu jahat kita adalah dengan kita mengurangkan makan ataupun menyedikitkan makan. Yang lebih bagus dalam Islam adalah dengan kita berpuasa. Kalau nak lebih baik lagi, puasa kita seperti mana puasanya Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa sekali tak, sehari puasa sekali tidak. Tapi siapa yang mampu, tuan-tuan, siapa yang mampu? Kita Isnin Khamis pun subhanallah, mujahadah, mujahadah, tuan-tuan. Tapi kalau siapa yang dapat buat, subhanallah, subhanallah, itu adalah anugerah Allah yang besar kepada diri kita. Baik, yang seterusnya, antara kelebihan juga orang yang sedikit makan adalah dapat melemahkan nafsu ammarah kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu
yang mengarahkan kita kepada perkara-perkara kejahatan, su. Jadi sebab itulah dengan kita menyedikitkan makanan akan melemahkan nafsu amarah kita, ya, akan melemahkan nafsu amarah kita. Kalau kita ni lah tuan-tuan, kita sajalah yang tahu setakat mana kita punya iman kita, setakat mana kita punya emosi kita, setakat mana kita punya nafsu. Kita seorang je tahu tuan-tuan. Jadi andai katalah kita tahu nafsu ini tahap mana untuk diri kita, maka kita boleh rawat, ya, kita boleh rawat diri kita, kita boleh lemahkan diri kita, nafsu kita ini dengan puasa, dengan menyedikitkan makanan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sedangkan bila banyak makan, bahkan sampai kekenyangan akan terjadi sebaliknya, ya, akan terjadi sebaliknya lah. Ya, kalau sedikit makan melembutkan hati, akan menjadi keras lah kalau banyak makan, ya. Kalau kita ni banyak makan, dia akan menjadikan kita orang yang bodoh, orang yang lambat berfikir, malas nak berfikir. Kalau kita banyak makan, nafsu berahi kita semakin kuat, nafsu amarah kita pun semakin kuat. Tuan-tuan, apa yang dibicarakan di dalam kitab ini adalah sesuatu yang benar, lagi sahih. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kitab-kitab tasawuf adalah kitab-kitab yang mendasari, kitab yang mereka tulis dalam keadaan mereka mengamalkan, mereka mengamalkan dalam kehidupan mereka, sehinggakan apa yang dirasakan ini diterjemahkan di dalam kitab. Hatta Nabi SAW sendiri melakukan yang sama. Sebab itu Nabi SAW boleh beritahu kepada kita hal yang berkaitan tentang diri kita, khususnya dalam bab rohani. Baik, dari Miqdam bin Ma'di Karib berkata bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, anak Adam tidak memenuhi wadah yang lebih buruk daripada ia memenuhi perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap sahaja untuk menguatkan tulang sulbinya. Jika memang tidak memungkinkan, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas, ya, untuk nafas. Jadi tuan-tuan, inilah keadaan perut kita tuan-tuan. Inilah keadaan perut kita. Sebenarnya perut kita ni tuan-tuan, cukuplah hanya sedikit makanan untuk tuan-tuan, untuk menguatkan tulang sulbi kita ini, untuk kita bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya cakap ni pun untuk diri saya juga, ya, untuk ingatan saya juga tuan-tuan. Perut kita ni tuan-tuan, Nabi SAW bagi tahu kepada kita, dia terbahagi kepada 3. Satu bahagian untuk makanan, satu bahagian untuk minuman, dan satu bahagian untuk angin tuan-tuan. Untuk angin. Sebab itu kalau makanan kita berlebihan tuan-tuan, kadang-kadang dia akan menyenakkan kita punya perut, sebab menolak angin, ya. Sepatutnya 1/3 tu adalah untuk angin. Disebabkan oleh makanan terlebih, dia akan menghimpit bahagian angin, sehingga kita rasa tak selesa tuan-tuan. Samalah macam konsepnya minuman. Jadi bila perut kita ni terlalu lapar, terlalu kenyang tuan-tuan, maka akan malaslah untuk kita bergerak. Bila malas untuk bergerak tuan-tuan, maka malaslah untuk kita ini tuan-tuan, beribadah kepada Allah. Malas untuk berfikir dari sudut tuan-tuan? Malas untuk berfikir tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malas nak berfikir, malas nak berzikir tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang orang pun kenyang tuan-tuan, ambil tasbih, tarik 1, 2 lap, tak mahu tuan-tuan, terlolak dia, mengantuk, berat badan tuan-tuan, perut kenyang, perut kenyang tuan-tuan.
Yalah, kalau kita ingat-ingat dulu tuan-tuan, zaman-zaman kita kecil dululah, saya tak kata orang saya lah, ya, lepas kita buka puasa ataupun siang kita berpuasa, lepas maghrib tuan-tuan tu masuk atau maghrib, tengok kita makan macam mana tuan-tuan. Saya lah tuan-tuan, mana ada air tuan-tuan, semuanya sebabnya makan pun jalan, makan pun jalan. Lepas maghrib mulalah sanam, masuk tarawih 6, kan, tak tahu rakaat ke berapa, ya. Sebab itu tarawih tuan-tuan malas sangat nak buat, sedangkan tarawih itu hanya pada bulan Ramadan sahaja. Malas tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan, minta maaf cakap, bukan kita lah, bukan kita tuan-tuan, umur dah 60 tahun 70 tahun tetap tidak mahu semayang sunat tarawih tuan-tuan. Tak datang surau, tak datang masjid, tak datang tuan-tuan. Alah, tak apa, semayang sunat dia, yang penting aku dah puasa. Puasa je tuan-tuan, siang tidur je tuan-tuan. Malam lepas buka puasa, nonton TV, tengoklah TikTok lah, itulah, lepas tu boom, tidur balik. Gitulah tuan-tuan. Sayang sangat, sayang. Masjid tak nak datang, surau tak nak datang tuan-tuan, ya. Jadi sayang, usia yang ada itu tidak dimanfaatkan dengan perkara-perkara yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berlebihan dalam makan dapat menimbulkan berbagai kesan yang negatif. Banyak tuan-tuan, orang yang banyak makan ni, dia ada kesan yang negatif, ada kesan yang negatif. Sebab apa tuan-tuan? Sebab makanan itu sendiri berfungsi sebagai bahan bakar ataupun sumber tenaga bagi tubuh manusia untuk aktiviti sehari-hari. Itulah tuan-tuan, sebab dia ada zat-zat yang diperlukan daripada makanan tersebut. Cuma banyak sedikitlah yang ada. Jadi alangkah banyaknya kemaksiatan terjadi akibat rasa kekenyangan dan menghalangi ketaatan manusia kepada pencipta, iaitu Khalik. Bila kita ini tuan-tuan banyak makan, nafsu kita akan jadi kuat, nafsu amarah kita pun akan jadi kuat, dan kita pun malas berfikir, hati kita pun jadi keras tuan-tuan. Jadi maka berlakulah kemaksiatan demi kemaksiatan, sehari demi sehari tuan-tuan. Hati dah keras tuan-tuan. Hati keras ni bahaya tuan-tuan, sangat bahaya. Kita nampak macam tak ada apa-apa tuan-tuan, tapi bila dia hati dah keras tuan-tuan, dia tak mau dengar cakap kita. Kita kalau dengan anak-anak lah tuan-tuan, kalau dia tak mau dengar cakap kita, geramnya, kau ni perangai, kan? Dia bukan keras luaran tuan-tuan, hati dia tu, hati dia tuan-tuan. Hati dia dah tak nampak siapa depan dia. Yang bercakap depan dia adalah ibu dan ayah dia. Dia tak peduli tuan-tuan, tak peduli dia. Sebab apa? Hati dah gelap tuan-tuan, dia tak nampak. Hati dia penuh dengan maksiat. Hal-hal yang berkaitan dengan maksiat dia laju tuan-tuan, tapi hal-hal tentang kebaikan tak nak dibuat. Hati dah gelap tuan-tuan. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita. Tapi di luar sana tuan-tuan, yang mereka tak nampak hidayah, mereka tak nampak jalan yang Allah tunjukkan, ya Rasulullah SAW beritahu kepada kita, dia tak nampak tuan-tuan. Sayang, sayang. Tapi ada juga orang cakap, Ustaz, saya dah jenuh Ustaz didik anak saya dengan agama, tapi akhirnya Ustaz dia tak mau ikut. Ustaz, apa masalah saya? Dulu dia rajin sembahyang malam, dulu dia rajin solat Ustaz. Betul tak? Ada dia orang macam tu tuan-tuan. Saya dah didik dia Ustaz, tapi bila besar Ustaz, ya Allah, dia jadi anak derhaka Ustaz. Kita tengok tuan-tuan, punca dia sebab apa? Kadang-kadang pengaruh luaran, pengaruh kawan, pengaruh gadget. Kita kena tengok juga faktor-faktor yang lain. Ini antara salah satu tuan-tuan, makanan. Ini antara salah satu, banyak lagi faktor-faktor yang lain yang boleh merosakkan diri
seseorang manusia, tuan-tuan. Banyak sangat, tuan-tuan, faktor-faktor yang lain. Lagi kalau anak perempuan, Allahu Akbar. Ya, anak perempuan nak keluar malam saja, tuan-tuan, lepak kedai mama. Anak perempuan, tuan-tuan, kalau dia dah boleh ataupun kalau dia dah berani untuk isap vape, tuan-tuan, Allah, kita sebagai mak bapak remuk hati, tuan-tuan. Masuk bilik anak kita, cek-cek, ya Allah, ada vape. Remuk, tuan-tuan, remuk, tuan-tuan. Mungkin saya pernah bercerita dekat sini dulu. Pernah satu ketika saya pergi minum sebab ada meeting itu dekat Southville, tuan-tuan, kan. Yang saya pernah cerita, tuan-tuan, yang satu vape bertukar-tukar, laki perempuan, tuan-tuan, vape yang sama. Dia lelaki isap vape, lepas tu dibagi pas pada perempuan, perempuan tu lah isap vape dia. Bayangkan, tuan-tuan, mulut yang sama. Budak sekolah menengah, saya yakin, tuan-tuan, bukan IPT, tapi budak sekolah menengah. Budak apa kecil lagi. Nak kata sekolah rendah tu mustahil lah. Saya kata, ya Allah, tanpa ada segan dan silu, tuan-tuan. Vape ni, tuan-tuan, dia punya asap, tuan-tuan, lain macam. Saya tak pastilah, tuan-tuan, undang-undang kita yang tak benar tu rokok, tuan-tuan, kan. Rokok yang tak dibenarkan, kan, dekat kedai apa semua, kan. Vape boleh tak? Saya tak pasti dia punya undang-undang macam ni, kan. Kalau tak boleh juga, tuan-tuan, boleh kita lapor, kan. Zaman mula-mula vape ni, tuan, alat itu, tuan-tuan, ada yang berharga RM700, ada yang berharga RM500, ada yang berharga RM400, RM300. Sekarang bersepah, tuan-tuan, mudah sangat, dan sangat menghairankan saya. Saya pun tak tahu siapa punya funder besar, tuan-tuan, dia boleh jual, dia buka kedai. Oh, tiba-tiba ada orang sini mati aku. Vapor, tuan-tuan, kedai vapor, tuan-tuan, penuh. Flavor yang macam-macam, tuan-tuan. Flavor tu sebenarnya lebih bahaya daripada rokok, tuan-tuan. Ustaz ni pandai-pandai sebut dia. Elok je, tak mati-mati Ustaz orang isap. Kalau ada yang isap, tuan-tuan, minta maaf lah, tuan-tuan, minta maaf lah. Saya bukanlah nak cakap, tuan-tuan, tapi itu di antara yang perlu kita perhatikanlah dalam perkembangan dunia sekarang ni. Dia dah tak kira, tuan-tuan. Dulu rokok perempuan segan nak isap walaupun ada, tapi vape, tuan-tuan, suatu kebanggaan. Kalau dulu orang kata rokok busuk, vape tak busuk, suatu kebanggaan. Perempuan bawa kereta, tengah terfilat, macam terbakar dia punya kereta, tuan-tuan. Pertama je, tuan-tuan, banyak dia punya asap. Wah, tengok betul, waduh, perempuan, la haula wala quwwata. Relax ada pandang kita. Bangga, tuan-tuan. Saya tak tahu lah, tuan-tuan, bagaimana perasaan kita melihat perkara itu berlaku di kalangan anak muda ataupun di kalangan anak perempuan orang Islam, tuan-tuan. Saya tak tahu, tuan-tuan, masing-masing punya pandangan lah. Tapi kalau bagi saya rasa sentap, tuan-tuan, sentap. Ya Allah, di manakah undang-undang yang dijalankan? Di manakah ibu ayahnya ketika ini, tuan-tuan, anak-anak berada di sini, tuan-tuan? Sebab orang Islam, tuan-tuan, bukan kita dan keluarga saja, tetapi kita, tuan-tuan, bertanggungjawab ke atas setiap orang Islam yang lain.
Sebab itu buat kerja dakwah ni tuan-tuan, menyeru kepada kebaikan itu perkara yang sangat simple ataupun perkara yang mudah tuan-tuan untuk kita sampaikan. Tetapi dalam dakwah ini tuan-tuan, perkara yang berat adalah apa tuan-tuan? Mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran. Kemungkaran ni tuan-tuan, kalau kita nak cegah, memang dia akan backfire kepada kita lah tuan-tuan. Kalau orang yang kita cegah itu seseorang yang agresif tuan-tuan. Seorang yang agresif. Apatah lagi tuan-tuan, ini hak peribadi saya, jangan sentuh. Kalau sentuh, I summon you. Nak cakap apa tuan-tuan? Bab tuan-tuan, kita bukan pandai bab undang-undang tuan-tuan. Dia cakap gitu, kita dah jam. Kalau tak muat, nak ampuh-ampuh. Itu yang paling tinggi juga. Kan? Jangan main-main tuan-tuan. Sekarang ni jangan main-main. Kita main tembak burung lah, main tembak-tembak tuan-tuan. Ada orang yang pencinta tuan-tuan. Unggah-unggah ni tuan-tuan, dia tahu dia lapor, dia kena tangkap kan? Mana boleh? Jangan main-main tuan-tuan. Gitulah tuan-tuan. Baik, oleh sebab itu siapa pun yang mampu menjaga perutnya dari sifat serakah, maka ia benar-benar dapat membuktikan bahawa dirinya mampu menjaga dari keburukan yang lebih dahsyat. Subhanallah. Serakah perut tuan-tuan, serakah perut. Bila dia dapat menahan perutnya daripada banyak makan, bagi saya tuan-tuan, insya-Allah yang lain dia boleh kawan. Yang lain dia boleh kawan. Nafsu yang lain dia boleh kawan. Tapi kalau yang jenis makan kenyang tak ingat dunia ni tuan-tuan, orang lain tu kita kena tengok jugalah. Kena tengok jugalah. Nanti orang cakap juga, Ustaz, ada orang jenis makan banyak tapi okey Ustaz. Okey je, siapa kata okey? Sebab yang cakap ni siapa? Ni yang cakap Nabi. Dia pasti akan ada kesan-kesan yang negatif, besar dan kecil saja. Pasti ada tuan-tuan. Bila Nabi sebut tuan-tuan, pasti ada. Sebab apa yang Nabi kata itu adalah daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu akan kelemahan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu akan kekurangan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apa yang Nabi sebut itu pasti akan berlaku dalam diri kita. Jangan kita logik-logik dan akal-akalkan tuan-tuan. Kalau tidak berlaku sekarang, akan datang, akan berlaku. Confirm tuan-tuan. Bila Nabi kata tuan-tuan, walaupun dia nampak macam bersalahan dengan realiti tuan-tuan, bersalahan dengan realiti, kita percayalah. Kita percaya je tuan-tuan. Percaya. Sebab apa? Sebab dia akan ada. Itu sifat orang yang beriman tuan-tuan. Dia tak suka nak sangkal-sangkal. Macam tak kena je. Wah, dia kata gitu. Macam tak kena. Jangan tuan-tuan. Bila Nabi sebut tuan-tuan, jangan cakap tak kena. Sebab dia Nabi sebut. Ibarat kata macam kita tak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Para syaitan beserta kerabatnya lebih kuat pengaruhnya terhadap orang yang kekenyangan. Orang yang kenyang tuan-tuan, maka syaitan akan mudah mempengaruhinya. Kerana itu dikatakan dalam suatu riwayat, sempitkanlah jalan-jalan syaitan dengan berpuasa. Maksud dia kalau syaitan maksudnya dengan berpuasa ini syaitan susah ataupun sukar untuk menggoda kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab perut kita berlapar. Dan sebahagian kaum salaf berkata ada beberapa pemuda dari Bani Israel yang rajin beribadah. Setiap kali datang hidangan pada mereka, maka ada salah seorang yang berdiri dan mengatakan, jangan kalian makan dan minum itu berlebih-lebihan, kerana hal itu akan menyebabkan kalian cepat mengantuk. Tengok tuan-tuan, cepat mengantuk, bahkan tidur lena. Pada akhirnya kalian akan menyesal.
Orang ahli ibadah dihidangkan dengan makanan tuan-tuan, maka diberitahu bahawa jangan makan banyak. Kalau kamu makan banyak, kamu akan mudah tidur, mudah terlena, dan kamu akan menyesal. Kerana apa? Kerana kamu tidak dapat nak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jaga tuan-tuan. Kena kontrol lah. Apatah lagi tuan-tuan tahu ya, golongan ayah, golongan bapa tuan-tuan, bila kita dah berumur ni, selayaknya tuan-tuan kita makan itu sekadar saja. Sekadar tuan-tuan. Jangan berebut lagi lah dengan cucu. Jangan berebut lagi dengan cucu. Jangan lebih lagi daripada cucu. Daripada anak tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tubuh kita ni kita dah tak bekerja. Jadi dari sudut pencernaan pun kurang baik. Kadang-kadang penyakit pun mudah kena bagi orang yang makan banyak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni ingatan saya untuk saya juga ni tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada saya lah. Berikan kekuatan kepada saya. Saya dulu tuan-tuan pemakan, jadi orang pemakan. Pemakan apa tuan-tuan? Kuat makan dulu tak ngaji kita gini ni. Tak ngaji tuan-tuan. Dulu zaman-zaman sekolah rendah, kuat makan, kuat minum air manis. Masya Allah. Sebab apa tuan-tuan? Pergi kebun lepas tu. Pergi kebun, kuat sungguh tuan-tuan. Tapi bila kita belajar, faham, belajar, macam ini, kita cuba ikhtiar. Cuba ikhtiar. Tinggalkanlah apa yang tidak disukai oleh agama, dan kita cuba buat apa yang disukai oleh agama. Ikhtiar sedikit demi sedikit. Itu bagus tuan-tuan pengajian tasawuf ni. Memberikan kesedaran kepada kita. Baik tuan-tuan, kita berikan laluan azan. Insya-Allah seketika, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bapa ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selalu dalam keadaan berlapar. Para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan berlapar. Masya-Allah. Ini antara sifat Nabi ya. Nabi dalam kehidupan seharian suka berlapar. Sahabat pun ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang disebabkan oleh tidak adanya bahan yang akan dimakan. Kenapa Nabi berlapar? Satu, memang Nabi dia suka berlapar. Yang kedua, sebab tak ada bahan makanan, tak ada makanan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kaya. Di Madinah tu paling kaya Nabi ya. Ya. Kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memilih rasulnya kecuali yang terbaik. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memilih para rasulnya di kalangan orang yang terbaik. Kerana inilah sehingga Ibnu Umar banyak mencontohi perilaku baginda sallallahu alaihi wasallam sekalipun kehidupannya mencukupi, kerana ayahnya pun Umar bin Al-Khattab dahulu mencontohi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka berlapar, tuan-tuan. Dia suka berlapar nak dibanding suka kenyang. Kita lebih suka kenyang, tuan-tuan, nak dibanding berlapar. Tapi ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sampai satu tahap kadang-kadang tuan-tuan Nabi tak makan 3 hari. Dalam kehidupan Nabi, tuan-tuan, Nabi tak pernah tak pernah apa, tuan-tuan? Tak pernah kenyang, tuan-tuan. Tak pernah kenyang, melainkan apabila ada tetamu. Apabila ada tetamu, tuan-tuan. Nabi SAW tak pernah kenyang, tuan-tuan. Kalau makan, Nabi tak kenyang, melainkan ada tetamu. Maksudnya apa, tuan-tuan? Selagi tetamu itu tak berhenti makan, Nabi akan makan. Ini sifat Nabi. Sifat Nabi, tuan-tuan. Nabi, kalau tetamu datang, memang Nabi akan berikan yang terbaik. Ya? Jadi bila tetamu makan, tuan-tuan, Nabi akan terus makan. Tapi bukanlah melebihi tetamu. Nabi akan tak berhenti makan, tuan-tuan, sebab nak merayakan tetamu. Kita kadang-kadang, tuan-tuan, tetamu datang, kita tak bagi makan yang best-best, tuan-tuan. Kan? Berbeza dengan Nabi SAW, tuan-tuan. Kalau tetamu datang, dibagi yang terbaik. Kalau boleh sembelih kambing, tuan-tuan. Tak sama dengan kita, tuan-tuan. Kita siap simpan lagi makanan, takut habis. Ya, takut dah habis, tuan-tuan. Beza, tuan-tuan. Ya, kalau Nabi biarlah apa kata tetamu makan. Tuan rumah kenyang apa ni, tak kenyang pun tak apa. Dia lain.
Ya, berbeza tuan-tuan. Ya, jangan pula tuan-tuan bila tetamu makan, kita makan sikit tuan-tuan, kita makan sikit je. Jadi tetamu tengok pun, kenapa? Tak elok ni makan banyak-banyak. Kawan nak makan tak jadi makan. Islam suruh kita makan sikit-sikit. Alamak, tak sedap dah pula. Tak payah tuan-tuan, layan tuan-tuan. Kalau kita ya tak nak makan tuan-tuan, itu masa kita dengan keluarga kita. Bila dengan tetamu jangan gitu tuan-tuan. Kalau macam itulah keadaan tuan-tuan, bagi makan terus. Terasa hati je orang tu. Macam mana Ustaz? Habis Ustaz ajar supaya suruh makan sikit. Itu untuk diri kita tuan-tuan. Dalam bab menyambut tetamu, meraih tetamu, lain lagi tuan-tuan. Itu lain lagi tuan-tuan. Ya, bila depan tetamu kan main nampak macam baik, bila belakang tetamu tuan-tuan, sebenarnya tak jadi juga tuan-tuan. Tak boleh lah gitu. Tak boleh gitu tuan-tuan. Nabi SAW tu sampai tahap berlapar tuan-tuan. Nabi ikat perut Nabi tu, dekat perut Nabi tu ada batu tuan-tuan. Bila Nabi rukuk, sujud tuan-tuan, sahabat boleh dengar tuan-tuan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah bunyi ketika Rasul ketika baginda rukuk sujud tu? Rupa-rupanya Nabi nak tahan lapar tuan-tuan, ikat ada batu kecil-kecil tu diikat, nak tahan perut tuan-tuan, nak tahan perut. Lapar lagi. Kita kalau Nabi macam tu tuan-tuan, ya Allah. Dahsyat tuan-tuan, Nabi ni. Kita ni tuan, kalau dapat boleh mencontohi sifat Nabi tuan-tuan, yang mana Nabi ni lebih mendahulukan orang lain nak banding diri kita. Nabi SAW tuan-tuan mendahulukan para sahabat nak dibanding dengan diri Nabi SAW. Ini maulid Nabi tuan-tuan. Dan esok, lusa tuan-tuan kami, maulid Nabi tuan-tuan, kelahiran Nabi. Kalau kita dapat mencontohi sifat Nabi SAW, luar biasa. Luar biasa tuan-tuan. Nabi ni tuan-tuan, dia senang cerita. Saya pun belum sampai tahap tuan-tuan. Saya fikir diri saya sendiri tuan-tuan. Nabi SAW ni tuan-tuan, dia punya sifat dia sanggup menggadaikan apa sahaja yang ada pada dirinya untuk kesenangan orang lain. Kalau tuan-tuan boleh dapat macam tu, InsyaAllah lah tuan-tuan bawa sikit kepada Nabi ya. Dan serius tuan, serius. Sebab Nabi meletakkan orang lain dibandingkan diri dia. Nabi meletakkan orang lain nak dibanding dengan keluarga dia. Zaman sekarang tuan-tuan, kalau kita buat macam tu, orang kata kau ni tak fikir, kau membiarkan anak kau nak dibanding orang lain. Betul tak? Nabi bukan sifat selfish tuan-tuan, bukan pentingkan diri. Itu yang mahal pada Nabi tuan-tuan, yang sukar dibuat oleh orang lain tuan-tuan. Kalau adalah orang yang akhlak dia tuan-tuan, dia boleh korbankan diri dia, korban masuk dia boleh tidak mengutamakan diri dia nak dibandingkan orang lain. Itu luar biasa tuan-tuan, luar biasa. Kebanyakan kita termasuk saya tuan-tuan, fikir dulu kita nak dibanding orang lain. Ni nak sedekah ni, aku ada duit tak ada ni, nak makan lagi ni, anakku nak belanja lagi, tak boleh, baru nak masuk ni, tak payah, tak jadi kan, tak jadi ya. Keluarga penting juga, keluarga wajib juga. Dia main-main dengan sini tuan-tuan, satu tak jadi tuan-tuan. Percayalah, saya cakap tuan-tuan sebab saya berlaku pada diri saya. Kita tahu lah macam ini syaitan ni dia datang gitu tuan-tuan. Dia main gitu tuan-tuan. Tapi kalau kita boleh korban tuan-tuan, subhanallah ya, Masya Allah tuan-tuan. Tapi nak korban ni sebab apa tuan-tuan? Kenapa Nabi boleh buat gitu tuan-tuan? Kenapa Nabi boleh mendahulukan yang lain nak dibanding diri dia? Kenapa tuan-tuan? Agak-agak sebab apa? Sebab apa tuan-tuan?
Sebab Nabi. Mana Nabi? Sebab apa? Sebab apa tuan? Sebab ada satu, yakni sifat kasih yang Nabi ada. Orang yang sayang tuan pada seseorang, dia sanggup korban apa saja pasalnya. Tapi kalau percintaan sayang itu munafik, itu lebih pada cinta, lebih pada nafsu tuan. Lautan api sanggup ku renangi, pogalah. Suruh kau renang tasikku pun belum tentu kau lepas kan. Lagilah lautan api sanggup ku renangi tuan. Dia nak cerita dia sanggup berkorban lah. Tak ada tuan. Tak ada tuan. Contohlah malaikat datang kat kita tuan. Malaikat datang kat kita. Lepas tu malaikat cakap, wahai Syarul, kalau kau diberikan pilihan, hari ini aku nak cabut nyawa kau ataupun isteri kau, agak-agak kita nak jawab apa tuan? Isteri kau ke kau? Kita akan jawab apa tuan? Isteri tuan. Isteri lah. Ya malaikat Israel, isteri aku, kau cabut nyawa dia tuan. Itu kau kata sayang? Tak ada lah. Tapi kalau Nabi tak tuan. Nabi tak. Nabi di saat sakaratul maut, dia tahu beginilah sakitnya sakarat tu. Wahai Jibril, kau kumpulkanlah segala kesakitan umatku, biar aku seorang yang tanggung kesakitan yang ada. Tengok Nabi. Nabi sayang tuan-tuan. Baik tuan-tuan, di dalam dua buah kitab sahih diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, berkata, belum pernah keluarga Nabi Muhammad SAW kenyang oleh roti gandum semenjak baginda pertama kali menetap di Madinah hingga wafat. Tak pernah tuan-tuan. Dan Ibrahim bin Adham berkata, barang siapa yang mampu mengendalikan perutnya, maka ia mampu pula memelihara agamanya. Kalau dia mampu kontrol perut, dia mampu memelihara agamanya. Dan barang siapa yang dapat menguasai laparnya, maka ia dapat menguasai akhlaknya. Tengok tuan-tuan, kalau kita boleh kontrol perut kita, insya-Allah akhlak kita akan baik. Sebab maksiat kepada Allah itu jauh dari orang yang lapar, dekat pada orang yang kenyang. Jadi maksiat ni tuan-tuan, dia takkan hinggap kepada orang yang lapar, tapi dia mudah pada orang yang kenyang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sajalah yang dapat saya sampaikan pada malam ini tuan-tuan. Antara racun yang seterusnya yang boleh merosakkan hati kita yang kita bicarakan pada malam ini, iaitu berlebihan dalam makan tuan-tuan. Sama-samalah kita tuan-tuan untuk mengawal nafsu makan kita ini. Mudah-mudahan dengan kita kawal nafsu kita ni, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sekadar itu saja tuan-tuan. Mohon doakan untuk diri saya sendiri, insya-Allah tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang kurang, yang lemah daripada diri saya sendiri, mohon maaf banyak-banyak. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.